Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Mei bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kapal terbakar, 3 kru masih hilang. Juga lagi kematian akibat strok haba. Tiga kru yang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran sebuah kapal tangki MT Pablo di kedudukan 37.5 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Sedili di Kota Tinggi semalam masih gagal dikesan. Operasi cari lamat yang digerakkan sejak jam 4 petang semalam itu masih gagal menemukan sebarang petunjuk terhadap keberadaan 3 kru warga asing terbabit. Pemangku Ketua Pengarah Maritim Laksamana Madya Maritim Datuk Saifulizzan Ibrahim berkata mangsa yang masih hilang merupakan Satyam Tripathi 26 tahun dan Dinesh Kumar 34 tahun. Masing-masing merupakan warga negara India. Manakala seorang lagi mangsa Sabit Simderovsky 37 tahun dari Ukraine. Beliau berkata demikian pada sidang media khas yang diadakan di Ibu Pejabat Maritim Negeri Johor di Johor Bahru hari ini. Sementara itu, Jabatan Laut Wilayah Selatan turut mengeluarkan notis kepada kapal tangki dan kapal dagang untuk tidak berada berhampiran di kawasan operasi terbabit. Datuk Saiful dalam sidang media mengesahkan tiada berlakunya sebarang insiden tumpahan minyak di kawasan kebakaran itu. 136 pegawai dan anggota dari pelbagai agensi termasuk Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Jabatan Laut Malaysia terlibat dalam operasi menyelamat. Semalam media melaporkan sebuah kapal tangki yang berdaftar daripada Gabon, Afrika yang membawa 28 orang kru warga asing terbakar di perairan Tanjung Sedili, Kota Tinggi ketika sedang dalam pelayaran dari China menuju ke Singapura. Dalam kejadian itu, seramai 25 kru berjaya diselamatkan oleh 2 kapal yang berada berhampiran dan telah tiba di Pangkalan Hadapan Cari Lamat atau PHC, Zon Maritim Tanjung Sedili awal pagi tadi. 4 kru dilaporkan mengalami kecederaan serius di tangan, pinggang dan kaki dengan kesemuanya telah dikejarkan ke Hospital Kota Tinggi untuk mendapatkan rawatan. Lagi kes kematian akibat strok haba kali ini melibatkan seorang kanak-kanak lelaki, Airwell Shahrin Shahrul Azmi 12 tahun yang meninggal dunia di Kluang, Johor semalam. Bapa mangsa Shahrul Azmi Muhammad Heka 42 tahun berkata anaknya yang menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum disahkan meninggal dunia akibat septic shock secondary to meningoencephalitis. Media melaporkan mangsa mengalami simptom demam tidak berpeluh, kekejangan otot, muntah, terbuang air kecil dan besar dan meracau kira-kira 10 malam Ahad lalu. Shahrul Azmi telah meminta anaknya berehat di ruang tamu kerana menyangka bilik tidur anaknya sejuk. Dia kemudian terdengar bunyi sesuatu terjatuh sebelum mendapati anaknya kekejangan. Bapa kepada 4 orang anak itu kemudian menghubungi pihak hospital dan anaknya dibawa ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum untuk menerima rawatan. Menurut Shahrul Azmi, doktor memaklumkan anaknya mengalami simptom strok haba sehingga buah pinggang terjejas dan ada radang otak. Anak keduanya itu dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bentung. Seorang lagi anaknya, Aidil Shahrin, 9 tahun, yang turut demam sejak beberapa hari lalu, kini stabil dan dirawat di ward hospital sama. Shahrul Azmi dalam pada itu menasihati orang ramai agar segera ke klinik sekiranya anak atau diri sendiri demam kerana dikhawatiri ia adalah simptom strok haba. Dalam pada itu, peningkatan suhu di beberapa negeri sejak kebelakangan ini menjejaskan aktiviti harian masyarakat. Tinjauan berita Al-Hijrah di Padang Terap di Kedah mendapati antara golongan yang terkesan ialah kontraktor dan petani. Kontraktor pembinaan jalan Muhammad Khairul Nizam Ismail, 41 tahun berkata, jadual kerjanya terpaksa dimulakan seawal jam 7.30 pagi dan berhenti pada jam 11 pagi kerana tidak tahan dengan suhu yang panas. Katanya jika pekerjaannya di tengah terik matahari diteruskan, dia bimbang akan diserang strok haba.
Yang kita duk kerja tengah panas pun memang panas lah. Tu lah. Dia terasa panas dia macam mana? Oh, dia bahang. Dia bahang kira ayak kalau 2 botol tak cukup kalau kita kerja tengah panas. Memang tak cukup. Dia mula rasa panas tu pukul apa Ustaz? Dia pagi tu dia rasa dah. Awal-awal pagi tu kalau nak panas tengah hari tu, pagi tu memang rasa dah. 9 tu rasa dah. Pukul 9 tu memang dah panas dah. Perkara sama turut diakui pemandu jengkaut alias Abdul Rashid 42 tahun jika sebelum ini dia hanya membawa bekal hanya sebotol air tetapi kali ini dia terpaksa membawa lebih untuk mengelakkan dehidrasi. Selalu kita buat kerja taklah mencekam sangat, taklah sakit sangat kulit ni kan. Lah ni dengan kulit pun pedih, hitam habis tangan-tangan ni. Sebab memang bahang lah tengah hari tu, memang panas. Panas dia luar biasa sikit pada biasa tu. Memang kita kata kalau tengah hari tu memang kena minum air banyak. Selalu kalau bawa sebotol tu, kita cerita gelar ni kena bawa 2 botol. Cuaca panas ekstrim ini turut mengakibatkan pengusaha tanaman pisang mengalami kerugian apabila kebanyakan pokok pisang rebah menyembah bumi. Petani Muhammad Azlan Abdul Manaf, 39 tahun berkata, lebih 1,000 pokok pisang berangan dan raja yang ditanam patah selepas kekurangan air. Malah kolam tahan air di ladangnya juga kering sekaligus kehilangan sumber untuk menyiram pokok pisangnya. Saya tanam pisang ni 5,000 pokok. Tapi yang rosak tu adalah 1,000 lebih, 1,000 pokok. Lepas tu musim kemarau ni dia kan air kurang, patah tandan, buah tak dan nak besar. Buah tak dan tu patah. 40,000 gak rugi bulan musim kemarau ni. Lain pula bagi pengusaha asam keping Jariah Yahya 70 tahun, menurut warga emas itu cuaca panas memberi limpahan rezeki buatnya. Ini kerana proses menjemur asam keping lebih cepat berbanding sebelum ini yang menjangkau 4 hari. Lama kering lah tak berat kan? Payah kering lah. Dia rusak lah buah keping tu kan. Dia jadi kulak. Dia tak panas. Cahaya matahari tak ada. Ada yang kena buang lah. Kadang hitam kan buang lah. Rosak. Rosak lah. Tak boleh nak buat makan lah. Hitam. Kemarau hari ni elok lah kering. 2-3 hari lah kering elok. Boleh operasi sifat lah. Semalam Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 yang berjaga-jaga bagi kawasan Padang Terap di Kedah dan Jempol di Negeri Sembilan. Menurut data jabatan itu, gelombang haba tahap kuning merujuk kepada suhu maksimum harian melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya tempoh 3 hari berturut-turut. Seorang bayi perempuan dijumpai dalam keadaan berbalut kain kuning di tempat pembuangan sampah di tepi jalan masjid Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya. Bayi yang masih bertali pusat itu kini dirawat di Hospital Sungai Buloh. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang warga tempatan yang menjumpai bayi malang itu pada jam 7.15 pagi semalam. Bayi seberat 2.5 kg itu kemudian segera dimasukkan ke wad kanak-kanak Hospital Sungai Buloh dan disahkan dalam keadaan stabil walaupun mengalami kemerahan di pipi sebelah kiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan mangsa boleh menghubungi Balai Polis Berhampiran atau Bilik Gerakan IPD Petaling Jaya di talian 03 7966 2222. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang menjalankan siasatan dalaman berhubung kes seorang pelatih di sebuah pusat latihan TUDM di Kuantan, Pahang yang didakwa dibuli. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata siasatan dijalankan berdasarkan laporan yang dibuat oleh bapa mangsa kepada pihak polis. Siasatan dalaman telah pun dimulakan oleh pihak Tentera Udara sendiri, ya, kerana kita tak terima aduan. Aduan dibuat kepada polis, polis masuk menyiasat, kami berikan kerjasama, pihak Tentera Udara memberikan kerjasama dan siasatan dalaman
ya, juga sedang diadakan untuk kita pastikan kes ini disiasat dengan teliti dan tindakan akan diambil kepada mereka-mereka yang jika didapati salah dari segi tata tertib yang ada SOP setiap anggota yang duduk dalam latihan tersebut, insya-Allah. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri 2023 bersama warga Kementerian Pertahanan di Kem Kementah siang tadi. Turut hadir Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Semalam tular di Twitter mengenai luahan seorang wanita mendakwa adik lelakinya dibuli di pusat latihan tentera udara. Wanita terbabit turut berkongsi gambar beberapa anggota tentera berpangkat korporal yang didakwa membuli adiknya ketika menjalani latihan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata pihaknya akan memastikan siasatan terperinci dijalankan. Larangan urus niaga di Facebook dan Instagram, peniaga kecewa. Pihak berkuasa tempatan PBT diarah membuka laluan kontra untuk semua jalan yang ditutup untuk mengatasi kesesakan di Lembah Kelang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penutupan jalan dan sebahagian lorong jalan untuk kerja-kerja pembinaan dikenal pasti sebagai punca utama kesesakan jalan raya di sekitar Lembah Kelang. Jelas beliau, PBT yang terlibat dengan jaringan jalan raya ke Ibu Kota dan Putrajaya diminta untuk mengenal pasti laluan kontra berkenaan dalam tempoh 2 minggu. Kami juga telah meminta semua PBT iaitu Dewan-Dewan Bandaraya, Petaling Jaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang berdekatan untuk memberikan input-input di dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal bagi mengatasi dan menjadangkan permasalahan kerana mereka juga turut menyumbangkan kepada punca kesesakan di Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya JKM-KJR bilangan 1-2023 di Bangunan Perdana Putra Putrajaya petang tadi. Selain itu, PBT juga dicadang untuk memperbanyakkan laluan khusus bagi bas untuk mengelakkan kesesakan. Dalam pada itu, kerajaan juga katanya mengambil kira kesesakan di lebuh raya khususnya pada musim perayaan. Beliau yang juga mempengerusikan mesyuarat tersebut menegaskan bahawa hasil pelansur penambahbaikan jangka panjang berkaitan isu-isu kesesakan jalan raya akan disasarkan lebih awal berbanding sasaran awal yang dikemukakan Dewan Bandaraya iaitu 2030. Gangguan bekalan gula di Pantai Timur pulih. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata punca kekurangan bekalan sebelum ini dikenal pasti daripada penutupan sementara kilang gula MSM Malaysia Holdings Berhad di Johor dan Perai, Pulau Pinang. Kilang terbabit ditutup sementara sempena sambutan Aidilfitri dan telah beroperasi semula pada 25 April lepas. Menurut Datuk Seri Salahuddin, isu kekurangan gula di Pantai Timur telah dapat diatasi. Justru beliau berharap penduduk tidak panik dan tidak terpedaya dengan isu yang dimainkan bahawa terdapat kemungkinan harga gula akan naik. Tambah beliau, bekalan baru akan diagihkan kepada pemborong dan peruncit mulai esok dengan pemantauan KPDN Kelantan. Beliau berkata pihak KPDN bekerjasama rapat dengan 2 kilang pengeluar gula tempatan iaitu MSM Malaysia dan Central Sugars Refinery Sdn Bhd CSR bagi memastikan isu gangguan bekalan gula itu diatasi segera. Media baru-baru ini melaporkan kegusaran dalam kalangan rakyat Kelantan susulan kesukaran mendapatkan bekalan gula paket 1 kilogram yang didakwa tiada di dalam pasaran sejak 22 April lepas. Semalam, pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail dilaporkan berkata pihaknya telah mengagihkan 250,000 kilogram gula kepada sejumlah besar pasar raya termasuk pengagihan secara berperingkat kepada pemborong dan peruncit
bagi memastikan isu kekurangan bekalan itu dapat diselesaikan dalam tempoh 2 hari. Platform media sosial menjadi salah satu medium utama bagi peniaga kecil khususnya dalam memasarkan produk mereka. Namun pengumuman Meta baru-baru ini yang melarang operasi perniagaan di Asia Pasifik dijangka menjejaskan sumber pendapatan mereka khususnya yang menggunakan Facebook dan Instagram. Berita Al-Hijrah cuba mendapatkan reaksi beberapa peniaga kecil berhubung isu sekatan perniagaan oleh Meta yang mendapat perhatian ramai. Menurut pengasas Akmarism Enterprise, Nurul Akmal Muhammad Ismail, beliau berasa terkilan dengan pengumuman mendadak itu yang dijangka menjejaskan perniagaan aksesori wanita yang dijalankan. Bisnes kami memang beroperasi secara online. Kami tak ada physical store. Jadi kami hanya ada IG shop, TikTok shop, Shopee, semua online. So bila dapat tahu tentang berita Instagram dah tak allow any shop features untuk business owners dekat Malaysia, mula-mula rasa macam terkilan juga, rasa terkejut sebab Instagram merupakan our first online platform. Jadi bagi saya, online platform ni sangat meluas. Kita sebagai business owner di era hyper competitive market ni tak boleh confine ourselves to only one platform. Kalau Instagram dah tak boleh, it's okay. Kita try other platform. Tambahnya, beliau risau sekiranya akaun Instagramnya dibekukan kerana ia satu-satunya platform untuk memasarkan produk, malah pengikutnya telah mencapai angka puluhan ribu. Sementara itu, nasib sama turut dilalui peniaga biskut Nima Bites, Nur Azimah Saparudin, yang menyifatkan larangan tersebut bakal memberi impak besar dalam kehidupan sehariannya. Kita memang rasa sangat terkesan dengan berita yang sedang menular ni. Sebab ini adalah semua pendapatan Azimah dan juga ibu. Jadi kita memang rasa tak boleh nak cakap tau bila dapat baca pasal berita tersebut. Sebab kita ada komitmen kita perlu bayar. Itu sumber kita. Itulah untuk membeli barang dapur. Itulah untuk membayar bil elektrik, bil karen, bil internet dan sebagainya. Jelasnya lagi, Instagram dan Facebook mempunyai pelbagai kelebihan dan sering digunakan oleh peniaga-peniaga kecil, terutama golongan dewasa dan remaja yang baru menceburi bidang perniagaan. Terdahulu, Meta Platforms Incorporation Meta mengumumkan larangan perniagaan di Asia Pasifik APEC untuk berniaga menerusi platform digital iaitu Facebook dan Instagram. Pengumuman itu dibuat pada Khamis lalu dan berkuat kuasa pada 10 Ogos 2023 nanti. Bagaimanapun, larangan itu dikecualikan di 7 negara iaitu Australia, Korea Selatan, Taiwan, India, Jepun, Indonesia dan Thailand. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKI menyerahkan peruntukan RM56.4 juta kepada negeri Selangor. Agihan tersebut merupakan imbuhan tahunan dan allowance kepada 11,558 guru kafar, imam, bilal, siak dan guru takmir seluruh Selangor bagi tahun 2023. Cek curah peruntukan tersebut dipersembahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Alam Shah Klang hari ini. Agihan berjumlah RM56,412,369.60 itu sebahagian daripada jumlah RM1.5 bilion bajet pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam yang dibentangkan Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023. Ia melibatkan peruntukan bagi pembayaran imbuhan sebanyak RM850 sebulan kepada 752 imam, allowance RM900 sebulan kepada 242 guru takmir dan RM1,261.35 sebulan kepada 2,800 guru kafar. Ia turut merangkumi caruman perkeso sebanyak RM232.80 kepada 2,482 imam, bilal, siak dan guru takmir seluruh Selangor. Peruntukan ini juga termasuk bayaran khas one-off sebanyak RM600 kepada 752 imam, 1,488 bilal dan siak, 242 guru takmir serta 2,800 guru kafar. Selepas ini, 100 kenderaan berlanggar.
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL kali ke-40 menyasarkan kehadiran lebih 900,000 pengunjung. Ia bakal berlangsung bermula 26 Mei hingga 4 Jun 2023 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Pengerusi Jawatankuasa Pengelola PBAKL 2023 Muhammad Khair Ngadirun dalam satu kenyataan hari ini berkata PBAKL 2023 menyediakan 811 reruai yang disertai oleh 138 pempamer. Ia juga menampilkan 3 buah pavilion tamu iaitu negara China sebagai negara tamu, negeri Sarawak sebagai negeri tamu serta Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai kementerian tamu. Dengan tema budaya membaca membentuk kepribadian unggul masyarakat madani, penganjuran Pesta Buku Antarabangsa ini merakyatkan buku dengan menyediakan pelbagai akses bagi meraihkan masyarakat di seluruh negara selain menyemarakkan budaya membaca dari semasa ke semasa merangkumi segenap lapisan masyarakat di negara ini. Hampir 100 kenderaan berlanggar disebabkan ribut debu. Insiden di tengah Illinois, Amerika Syarikat itu menyebabkan 6 orang terbunuh manakala lebih 30 lagi cedera. Ribut debu dan angin kencang yang membadai lebuh raya rentas negeri itu berlaku sekitar jam 10.55 pagi semalam waktu tempatan dan menjejaskan jarak penglihatan pemandu. Kemalangan itu membabitkan mangsa berusia 2 hingga 80 tahun. Laluan sepanjang 48 km itu kini ditutup buat sementara waktu. Menurut polis Illinois, debu berkenaan datang daripada kotoran teruk daripada sebuah ladang yang dibawa angin yang kemudian melintasi lebuh raya berkenaan. Daripada kesemua kenderaan itu, 30 daripadanya merupakan kenderaan komersial. Mangsa terlibat ada yang mengalami kecederaan ringan hinggalah yang mengancam nyawa. Australia akan mengharamkan dan memperkenalkan kawalan baru terhadap penggunaan vape. Penguatkuasaan undang-undang baru peranti tersebut menyasarkan untuk mengurangkan penagihan nikotin di kalangan rakyatnya, terutama golongan belia. Menteri Kesihatan Australia Mark Butler berkata vape telah digunakan secara meluas di peringkat sekolah sekaligus menimbulkan isu sosial. Bagi membendung generasi tersebut daripada penagihan nikotin yang berterusan, kerajaan Australia mengambil langkah untuk mengetatkan undang-undang vape. Kandungan nikotin di dalam vape juga akan disekat kepada kadar yang dibenarkan. Namun orang ramai masih dibenarkan untuk membeli peranti tersebut dengan preskripsi yang dibenarkan sebagai alat untuk berhenti merokok. Seorang rakyat Palestin meninggal dunia ketika berada dalam tahanan Israel selepas mogok lapar selama 87 hari. Penjara Israel mengesahkan kematian Kadir Adnan, 45 tahun, selepas usaha menyelamatkannya gagal. Adnan dilapor merupakan tokoh kumpulan jihad Islam di utara tebing barat. Beliau meninggal dunia selepas melakukan mogok lapar di penjara Israel sejak 3 bulan lalu bermula 5 Februari. Beliau ditemui tidak sedarkan diri di selnya awal pagi tadi waktu tempatan. Adnan dilapor Israel tidak mahu menerima sebarang rawatan sebagai tanda mogok. Walau bagaimanapun, jihad Islam memaklumkan mereka merayu supaya Adnan diberikan rawatan namun tidak diendahkan pihak berkuasa rejim Zionis. Sebiji pisang berharga lebih RM500,000 yang dilekat di Muzium Seni Lium di Seoul dimakan seorang pelajar di Korea Selatan. Pelajar itu mengupas kulit pisang berkenaan dan memakannya di hadapan orang ramai sebelum melekatkan semula ke dinding pameran. Pisang berkenaan merupakan karya seni moden artis warga Itali Maurizio Cattelan. Pelajar terbabit No Hun Soo dilapor memakan pisang itu kerana lapar, kerana lewat makan sarapan. Dia didakwa dengan berani mengambil pisang itu dan mengupasnya sebelum makan dan berlalu pergi. Perbuatannya itu sempat dirakam rakannya yang juga pelajar Universiti Kebangsaan Seoul. Hun Soo memberitahu media tindakannya itu adalah satu perbuatan seni dan menampalnya semula adalah gurauan. Difahamkan karya seni Catalan itu akan diganti berselang 2-3 hari.
Pameran di Muzium Terbabit berlangsung hingga 16 Julai. Pihak muzium juga memutuskan tidak menuntut ganti rugi terhadap pelajar berkenaan. Kejadian itu bukanlah pertama kali berlaku kerana pada pameran pertama karya itu di Art Basel pada 2019, sebiji pisang tersebut telah dimakan oleh artis lain bernama David Datuna. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.